الحمد لله الذي هدانا للإسلام ونهانا عن المنكرات وأمرنا بالطاعات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Maksud daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar dalam segala perkara. Nescaya Allah memperbaiki amalan-amalan kamu dan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai kejayaan yang sangat besar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, khatib menyeru diri sendiri dan juga sidang Jumaat sekalian agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang terzahir dalam perbuatan dengan menjaga diri daripada segala yang haram dan senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah kehidupan, dan perbanyakkanlah berdoa kepada Allah agar kita semua dilindungi daripada bahaya dan juga fitnah di akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, pada hari Jumaat yang mulia ini, mimbar akan mengutarakan satu isu yang besar yang semakin menular dalam masyarakat, iaitulah bahaya aplikasi TikTok terhadap akidah, akhlak dan mental umat Islam, khususnya untuk semua generasi, tidak mengira peringkat umur, yang mempunyai aplikasi ini dalam telefon bimbit mereka. Secara umumnya, aplikasi TikTok pada asalnya adalah satu aplikasi yang membolehkan penggunanya berkongsi video ringkas dan juga pendek. Ia juga membolehkan pengguna merakam video yang boleh dimasukkan muzik sebagai iringan dan juga sebagai latar belakang kepada video tersebut. Menurut laporan The Global Statistic dan Data Reporter 2024, data pengguna TikTok di Malaysia telah mencapai 19.3 juta pengguna, dan rakyat Malaysia telah menghabiskan purata 40 jam sebulan di TikTok sahaja. Selain itu juga, berdasarkan laporan Institut Penyelidikan Pendidikan Negara IPPN pada tahun 2023, sekitar 70% pelajar sekolah menengah di negara ini dilaporkan memiliki akaun TikTok, dengan majoritinya menghabiskan sekurang-kurangnya 1 jam setiap hari di platform tersebut. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, tidak dapat dinafikan bahawa aplikasi TikTok ini ada kebaikan dan juga banyak juga keburukannya. Ada yang menggunakan TikTok sebagai platform untuk mencari rezeki yang halal,
Dan ada juga sebahagiannya menggunakan TikTok sebagai media untuk melakukan penipuan ataupun scam. Tidak kurang juga bagi golongan pejuang papan kekunci ataupun disebut sebagai keyboard warriors yang menggunakan TikTok ini untuk menyatakan suara dan menyebarkan apa-apa maklumat. Mereka ini lantang bersuara di alam maya, tetapi begitu pasif dalam kehidupan yang sebenar. Mereka cenderung menyerang pandangan, menghina atau memprovokasi pihak lain tanpa memikirkan kesan emosi dan juga sosial. Tangan mereka lebih laju daripada akal fikiran mereka dalam membuat satu kandungan video ataupun penulisan. Tindakan ini boleh mencetuskan konflik, salah faham dan ketegangan dalam komuniti atas talian. Mereka menggunakan sehabis baik platform aplikasi ini sebagai suara mereka untuk menyampaikan hasrat dan tujuan tertentu bagi kepentingan individu ataupun organisasi yang tertentu. Terdapat satu hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu wa ardah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Maksudnya, siapa yang dapat menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, yakni lidahnya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yakni kehormatannya, maka aku akan jamin baginya adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat sekalian, apa yang membimbangkan kini mengenai aplikasi TikTok adalah apabila kandungan yang viral ini lebih banyak memaparkan aksi yang tidak elok, lucah, mendedahkan aurat, serta maksiat yang sangat terbuka. Bermula dari peringkat kanak-kanak sehinggalah warga emas akan terdedah kepada perkara ini. Pertama, peringkat kanak-kanak. Mereka ini terlalu muda untuk dijadikan bahan tayangan ataupun konten. Dalam masa yang sama telah mendedahkan diri mereka kepada kandungan yang tidak sesuai, seperti bahasa yang kasar, berunsur seksual dan sebagainya. Kedua, peringkat remaja. Ramai dalam kalangan remaja terpengaruh dengan trend atau challenge, iaitu cabaran melakukan sesuatu yang sangat berisiko tinggi. Begitu juga ada dalam kalangan mereka yang mengabaikan pelajaran dan salat kerana terlalu leka membuat serta menonton konten. Tak kurang juga yang melakukan siaran langsung atau live streaming sepanjang masa tanpa mengira waktu kerana sumbangan gift atau hadiah yang diberikan oleh pengikutnya. Ketiga, peringkat dewasa. Secara adatnya dalam usia sebegini, masa hendaklah dimanfaatkan untuk melaksanakan kerja, memenuhi tuntutan ibadah, mencari ilmu dan memenuhi tanggungjawab kekeluargaan. Apa yang membimbangkan adalah apabila terlalu banyak perkongsian informasi yang tidak sahih akan menimbulkan banyak fitnah yang datang daripada pelbagai arah. Akhirnya, urusan yang penting dan utama diabaikan hasil ketagihan konten hiburan yang kosong dan juga tidak membina langsung. Semua golongan yang disebutkan ini perlu kepada panduan dan kawalan agar penggunaan media seperti TikTok ini tidak merosakkan akhlak dan kehidupan seharian kita. Jagalah maruah diri dan tidak perlu pun untuk menampakkan kebodohan diri semata-mata untuk meraih populariti dan juga followers. Sidang Jumaat sekalian, terdapat beberapa kajian telah dilakukan sama ada di peringkat kementerian, universiti dan beberapa agensi yang telah melakukan penyelidikan
serta merekodkan kesan buruk penggunaan TikTok yang tidak terkawal ini. Antaranya, pertama, ketagihan dan juga gangguan fokus. Kajian Universiti Teknologi Malaysia pada 2022 menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang menghabiskan lebih daripada 1 jam sehari di TikTok cenderung mengalami kesukaran untuk menumpukan perhatian di dalam kelas. Kedua, gangguan emosi dan juga identiti. Kebanyakan remaja yang dilaporkan mengalami masalah kemurungan, kecelaruan identiti dan hilang keyakinan diri akibat tekanan untuk kelihatan menarik dan viral di media sosial. Golongan ini terdesak untuk lebih cepat popular dalam kalangan mereka. Ketiga, peningkatan kelakuan seksual dan juga bully cyber. Laporan Institut Sosial Malaysia pada tahun 2030 menunjukkan sekitar 25% pelajar menghadapi isu bully cyber atau tekanan sosial akibat keperluan untuk mengikuti tren tertentu atau menerima komen negatif. Situasi ini berpotensi menjejaskan keyakinan diri mereka. Yang keempat, ancaman privasi dan juga keselamatan. Badan Pemantau Privasi Kesatuan Eropah telah mendenda TikTok kerana dilaporkan menyimpan data pengguna dan disiasat di banyak negara atas tuduhan pencerobohan privasi, risiko pengintipan, eksploitasi data. Lihatlah betapa mudahnya memiliki akaun TikTok tanpa peraturan had umur. Ini boleh menimbulkan pelbagai masalah yang sukar untuk dikawal tanpa kesedaran di dalam diri. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, walau bagaimanapun, Islam tidak melarang penggunaan teknologi. Sekali lagi diulang, walau bagaimanapun, Islam tidak melarang penggunaan teknologi, malah menggalakkannya jika digunakan untuk kebaikan kita bersama. Namun, apabila teknologi disalahguna hingga merosakkan akhlak dan akidah, maka ia menjadi fitnah yang amat-amat besar. Dalam dunia penuh dengan kecanggihan teknologi, cabarannya bukan sekadar untuk mendengar, membaca dan melihat kandungan video tersebut, tetapi perlu untuk kita memahami kandungan video yang disiarkan. Islam mengajarkan kepada kita konsep iqra', iaitulah bukan sekadar baca atau lihat, tetapi baca, ulang dan fahamlah berkali-kali. Jangan mudah membuat kesimpulan hanya dengan satu selingan video yang telah pun dipotong dan juga yang diedit. Kita mesti amalkan budaya bertanya, semak dan habamkan betul-betul. Jadilah orang yang bijak mencari makna di sebalik sesuatu berita ataupun perkhabaran. Bagi mengelakkan sesuatu yang buruk berlaku, beberapa kaedah ini boleh dijadikan panduan. Antaranya, pertama, ibu bapa perlulah memantau kandungan dan juga waktu skrin anak-anak kita. Kedua, guru dan pendakwah perlu mendidik anak murid agar celik digital. Ketiga, masyarakat perlu menyebarkan kandungan yang mendidik, bukan konten yang melalaikan. Sekali lagi diulang, masyarakat perlu menyebarkan kandungan yang mendidik, bukan konten yang melalaikan. Keempat, jika perlu, jauhilah apa sahaja aplikasi yang membawa mudarat yang lebih besar lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maksudnya, dan peliharakanlah diri kamu daripada dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang yang zalim di kalangan kamu secara khusus, tetapi
akan menimpa kamu secara umumnya. Dan ketahuilah bahawa Allah amat berat azabnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم زد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وجعل الأرض قرارا وأحاطها بالسبع سماوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى عنا معهم أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدلي شاه وولي عهده دولي yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ibn Sultan Salahuddin wa jami'il usratil malakiyah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعال كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya hanya kepada Engkau kami merayu memohon pertolongan. Ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di Palestin dan di mana-mana sahaja mereka berada. Ya Allah, kasihanilah mereka yang selama ini menjadi mangsa kekejaman Zionis Israel.
Keluarkan mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, dengarlah doa dan juga suara-suara kami ini. Sesungguhnya kami tidak sanggup lagi melihat saudara-saudara kami dibunuh dan diperlakukan dengan kejam oleh Zionis Israel. Hapuskanlah segala kezaliman yang ada di muka bumi ini. Kurniakanlah kekuatan dan kemenangan kepada saudara-saudara kami, kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, kembalikanlah bumi Palestin ke pangkuan kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا